Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, wah, duduk-duduk depan TV, tengok TV sambil baca berita. Tengok 10,000 BC, memang best. Bagaimana melepaskan diri, bagaimana mereka berjuang melepaskan diri daripada cengkaman yang tidak bagus. Ini mengingatkan saya juga kepada negara kita lah. Kita semua sedang berusaha untuk keluar daripada semua yang tak bagus lah. Banyaklah yang tak bagus. Salah satunya rasuah, apalagi ya, penyakit, macam-macam lagi lah. Mau tidak mau kena terima bahwa benda tu memang berlaku. Malah berlaku kepada kepimpinan negara juga. Mau tak mau kena terima bahwa mahkamah sudah menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan 210 juta denda kepada Najib Razak. Dan itu akan ditentukan tak sampai sebulan lagi lah. Hari ini 5 hari bulan, 10 atau 15 hari bulan kalau saya tak silap, Najib Razak akan ada pendengaran terakhir. Pendengaran terakhir untuk rayuan terakhirnya di Mahkamah Rayuan. Tapi bukan itu yang kita nak bincang malam ini, tuan-tuan dan puan-puan. Ini tentang satu lagi yang lebih teruk daripada 1MDB menurut Rafizi. Yaitu kerana ini melibatkan keselamatan negara, melibatkan kebajikan prajurit negara. Kali ini SPRM pula ditanya. SPRM ditanya, mengapa tak kedengaran siasat kes pembelian kapal perang LCS? 5 Ogos 2022. Diterbitkan di syahbudin.com.net. Syahbudin.com.net. Ditulis oleh seorang yang memang Najib Razak tak suka. Nanti saya kongsikan siapa yang tulis. Tapi apa yang saya ingin kongsikan ialah tulisan daripada beliau itu telah diterbitkan. Ini memang panas, memang Azam Baki, SPRM akan panas dengan benda ini. Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara Parlimen atau PAC semalam telah membentangkan laporan mengenai perolehan kapal tempur pesisir pantai atau dikenali sebagai LCS kepada Dewan Rakyat. Amat menyedihkan untuk melihat bagaimana kerajaan sekali lagi gagal terhadap rakyat Malaysia. Dengan satu lagi skandal mega yang mendedahkan kerugian sebanyak 6 bilion ringgit Malaysia. Skandal ini telah membuktikan Azam Baki salah. Dia sebelum ini mengetepikan penerbitan Indeks Persepsi Rasuah CPI oleh Transparency International TI dengan menyatakan yang indeks ini hanyalah persepsi dan bukan fakta. Walaupun bekas Panglima Tentera Laut iaitu Tan Sri Dr. Abdul Aziz bin Jaafar telah menggambarkan proses membuat keputusan dalam projek LCS ini sebagai sangat salah, dalam kurungan ditulis, laporan PAC memberitahu kita semua bahawa semuanya salah dalam projek LCS yang bernilai 9 bilion ringgit Malaysia ini. Dari pelantikan kontraktor, pemilihan reka bentuk kapal, sehinggalah kepada bagaimana wang pembayar cukai dibelanjakan, dibakar dan dibazirkan. Kata tulisan itu. Disambung lagi, Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Pertahanan ketika itu telah memilih untuk berdiam diri dalam 24 jam yang lepas. Dia berdiam diri, belum ada jawapan dari Zahid Hamidi tentang perkara ini dalam masa 24 jam yang lepas. Walaupun dia telah dinamakan dalam laporan PAC ini atas keputusannya untuk memilih reka bentuk Gowin dari French Naval Group untuk kapal LCS bertentangan dengan hasrat pihak tentera laut sebagai pengguna yang mahu reka bentuk Sigma dari pihak Belanda. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Zahid perlu menjelaskan kepada seluruh negara mengapa dia membuat keputusan sebegini yang memberikan kelebihan kepada kontraktor tersebut.
Jadi Zahid kena jawab itu. Perkara ini adalah isu yang melibatkan keselamatan negara dan tentera laut dan pihak tentera laut yang akan perlu berperang menggunakan LCS ini. Apakah perkara yang telah mendorong Zahid untuk mengabaikan surat bantahan yang telah dihantar oleh Dr. Abdul Aziz Jafar yang menjejaskan kepentingan pihak tentera laut dan negara? Ini adalah kes di mana Menteri Pertahanan bersalah mengabaikan kepentingan pertahanan negara. Lebih banyak keraguan timbul apabila kita menyedari yang pengeluaran Gowin adalah pembekal yang sama yang membekalkan kapal selam Skopje yang terkenal sebelum ini. Bekas timbalan Menteri Pertahanan Liu Chintong pada tahun 2020 telah menggesa kerajaan untuk menyiasat 1 bilion ringgit Malaysia yang hilang berkaitan dengan projek LCS. Kita tidak melihat apa-apa penyiasatan yang telah diumumkan oleh kerajaan maupun apa-apa tindakan yang diambil oleh SPRM sejak dari gesaan ini. Laporan PAC ini mungkin telah memberikan sedikit petunjuk kepada SPRM sekiranya SPRM tidak tahu mengenai wang yang hilang ini. Amat mengejutkan apabila laporan PAC mendedahkan bukan hanya 1 bilion yang telah hilang, tetapi sebanyak 1.4 bilion telah hilang. Sejumlah 400 juta ringgit Malaysia telah digunakan oleh kontraktor untuk membayar hutang lamanya. 305 juta ringgit Malaysia digunakan untuk membina sebuah pusat di Sabah Jaya yang agak tidak berkaitan dengan pembinaan kapal. Dan 700 juta ringgit Malaysia diklasifikasikan sebagai kos berlebihan oleh pihak kontraktor. Kini tanggungjawab terletak kepada SPRM untuk menyiasat setiap aspek perbelanjaan dan memberitahu rakyat sama ada wang ini telah disedut keluar dan siapa yang telah menerima manfaat darinya. Bolehkah Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki memberitahu rakyat Malaysia apa yang sedang dilakukan oleh SPRM mengenai laporan PAC ini dan juga menjelaskan mengapa badan tersebut tidak bertindak awal lagi? Ditulis oleh pastinya Lim Kit Siang yang memang tak sebulu dengan Najib Razak. Beliau adalah ahli parlimen daripada Iskandar Puteri Johor. Harap maklum bahawa apa yang ditulis itu pendapat dan idea sendiri daripada Lim Kit Siang. Tidak ada kena-mengena dengan channel ini. Saya hanya bacakan saja. Kita sama-sama hadam, fikirkan sendiri, buat tanggapan sendiri, masing-masing ada hak. Apa yang kamu pikir, itu hak kamu. Kepala sendiri, hak sendiri. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Selamat malam Malaysia. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Bye-bye.